الجو قوي، الهواء قوي، أصابني برد. النور ليس جيد هنا، النور ليس جيد. كيف؟ فين؟ هناك؟ أوه نعم. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة،
nawaitul hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Kaifa halukum jami'an? Bimaza nabda? هل عندكم سؤال عن درس السابق؟ في سؤال؟ ليس واضح. Kita menggunakan lafaz rubaiyah sebab ia dhamir. Ya. Kalau buat dia semua tak dhamir. Maksud tak dhamir macam mana? Tak mundhabit. Maksudnya tidak ada rujukan yang tetap. Tak ada rujukan yang tetap terhadap lafaz tersebut, dalil tersebut. Kerana kalau tabi'i itu boleh berubah-ubah. Baik. Cuma ada sebahagian talabah, بعض الطلبة سألني عن الاشتراك المعنوي. افتح صفحة 23. الاشتراك معنوي هو أن يكون اللفظ والمعنى متحدين كالإنسان بالنسبة إلى أفراد مدلوله فإنه متحد المعنى في كل منها. Jadi di sini maksud tawatuk, kan saya sebut tawatuk itu juga adalah mushtarak maknawi, di mana musannif kata lafaz dan makna itu satu. Mana satunya? Bila kita melihat kepada afrad seperti fardun, kita melihat kepada fardun Zat Imran, Zat Fikri, Zat Nawir, Zat Hidayat, maka kita akan mendapati di sana ada satu titik yang sama di antara fardun min afradil insan, iaitu al-insan, al-hayawanun natiq. Dan setiap fardun min afradil insan ini, dia tidak ada tafawud di antara mereka. Tidak ada tafawud di antara mereka. Maksud tafawud, berlebih kurang. Kita tak boleh kata Imran terlebih hayawan daripada Fikri. Kita tak boleh kata Hidayat terlebih hayawanun natiq daripada Nawir. Tak boleh. Itu maksudnya tidak tafawud di antara fardun tersebut. Tengok bawah. As-su'al ma huwa al-ishtirak. Tengok. Waqad yusamma ishtirakan lafziyan lil-ihtirazi 'an al-ishtirak al-ma'nawi wa huwa, apa itu ishtirak maknawi? Wa huwa ay yattahida al-lafza wal ma'na ma'an, bersatu lafaz dan makna yang satu. Iaitu al-insan, lafaz yang satu dan makna yang satu pada afrad-afrad tadi. Ini insan, makna insan ialah hayawanun natiq pada sini. Ini insan, makna dia ialah hayawanun natiq. Ini insan, ini ialah hayawanun natiq. Lafaz satu, makna satu. Lafaz satu, semua sama, kan? Ma'an, lakinna ma'nahu sadiqun ala afradin kathirin, ialah afrad yang banyak, kal insan, seperti al insan misal tadi, wal aini, dan seperti ain, mata. Di sini kita contoh, kita ambil maksud daripada ain di sini ialah basirah, bi'tibari sidqihi ala aini Zaidin wa Bakrin, dengan iktibar terbenarnya
perkataan ain tadi ke atas fardun min afradil ain. Apa dia? Ain Zaid, ain Bakar, ain Azam, ain Nuzul. Ya, ain ini kan ain itu pada orang yang lain. Ini kan fardun, ya, mata orang ini, mata orang ini, mata orang ini, itu fardun. Dia bertembung pada mana? Pada ain. Itu dia. Ya. Wa ghairihima min afradil insan, mathalan. Itu dia. Ya, situ. Baik. Kemudian lagi satu masalah, ya. Masalah dalalah iltizam yang telah kita jelaskan pada pengajian yang lalu. Dalalah iltizam kan saya bahagikan kepada bayin dan ghairu bayin. Al-iltizam terbahagi kepada dua. Apa dia? Ada luzum bayin dan luzum ghairu bayin. Luzum al-bayin itu terbahagi kepada dua. Luzum bayin bil makna al-a'am, wal luzum bayin bil makna al-akhas. Tengok. Saya sempurnakan perbahasan yang lepas. Ma hiya dalalatul iltizam? Iftah safha 21. Ana qad nasitu an ukammil hadhihi al-bahs ba'da raja'tu ila al-bait. Atazakkar. Hiya dalalatul lafzi ala amrin kharijin an mawdu'ihi mulazimin lahu kadalalati insanin ala qabil al-ilm. Tengok, Tuan musannif di sini mendatangkan misal dalalah iltizam itu seperti dalalah insan di atas qabil al-ilm. Kita kata dalalah iltizam itu terbahagi kepada bayin dan juga ghairu bayin. Ghairu bayin ialah yang mana kita tidak mempunyai kejelasan terhadap luzum di antara lazim dan juga al-malzum. Ya. Bila mana kita tidak jelas terhadap luzum di antara lazim dan malzum, malzum dan lazim, maka kita berhajat kepada dalil untuk membuktikan luzum di antara malzum dan juga al-lazim. Ya, seperti apa? Huduthul alam. Ya, misal yang lepas seperti huduthul alam. Baik. Dan ini iltizam, dalalah iltizam ghairul bayin, ini tidak mu'tabar indal manatiqah. Kemudian ada al-bayin bil makna al-a'am dengan al-bayin bil makna al-akhas. Al-bayin bil makna akhas itu seperti al-ama wal basar. Kita kata dalalah iltizam al-bayin bil makna akhas cukup dengan kita memahami satu sahaja, iaitu malzumnya, ataupun kita memahami lazim sahaja. Ya, salah satu, ya.
cukup kita sudah mengetahui pihak yang satu lagi. Kalau kita sudah mengetahui ini sebagai malzum, maka kita automatik kita akan mengetahui ini adalah lazim dia. Dan kita mengetahui di sana ada luzum di antara malzum dan juga lazim. Ya, yakni kita mengetahui salah satu, cukup zihin kita akan datang lazim bagi malzum tadi. Lazim bagi ama ialah basar. Ya, kerana kita tidak akan memikirkan seorang yang buta, melainkan kita memahami melihat. Ya. Dan ketika mana akal kita mengistihdar al-ama, maka dalam waktu yang sama, tanpa ada selang waktu, basar itu kita memahami dalam waktu yang sama ketika mana kita memahami al-ama. Kerana apa? Kerana kita memahami di sana ada luzum di antara lazim dan juga malzum. Jadi yang ketiga, dalalatul iltizam al-bayin bil makna al-a'am. Seperti misal musannif di sini, al-insan itu qabilul ilm. Al-insan itu luzum, ini lazim. Kita ketika mana orang bagi tahu kita tentang seseorang, iaitu al-insan, kita tidak akan datang terus ke dalam kepala kita, zihin kita, oh qabilul alim. Tak seperti itu. Ya, kerana mungkin kita boleh kata, oh dia manusia, dia bukan kucing. Bukan kucing juga adalah lazim daripada dia manusia. Lazim daripada dia manusia, dia bukan lembu. Lazim daripada dia manusia, dia bukan faras. Lazim daripada dia manusia, dia adalah seorang yang menerima ilmu. Ya? Jadi kita memahami satu contoh, kita memahami al-insan, maka kita perlu untuk memahami lazim bagi insan, iaitu qabilul ilm, untuk kita mengetahui di sana ada luzum di antara al-insan dan qabilul ilm. Beza kan? Di antara bil makna akhwas dan bil makna al-a'am, ini cukup kita mengetahui salah satu daripada sudut, sama ada lazim ataupun malzum, kita akan mengetahui pihak yang satu lagi. Tapi di sini tidak. Di sini walaupun kita sudah mengetahui al-insan, maka kita perlu kepada mengetahui qabilul ilm ataupun apa saja lazim bagi insan, supaya kita mengetahui di sana ada luzum di antara lazim dan malzum. Maka misal di sini, Syekh Yasin Padang rahimahullah ta'ala, kenapa ya manatiqah tidak muktabar di sisi manatiqah? Al-iltizam al-bayin bil makna al-a'am itu tidak muktabar indal manatiqah. Adapun al-akhas ini saja yang muktabar. Ya, bil makna al-akhas. Ya, sebab itu kalau kita lihat kepada ibarat musannif di sini, ya, Syekh Yasin Padang rahimahullah ta'ala mendatangkan misal kepada dalalah iltizam kadalalati insan ala qabil al-ilm. Ini tidak sunyi daripada i'tirad para ulama. Ya. Kenapa? Kenapa? Kerana al-iltizam al-bayin bil makna al-a'am itu tidak muktabar indal manatiqah. Yang muktabar ialah bil makna al-akhas sahaja. Ya. Baik. Fadhal. Muktabar yang mana yang diguna pakai, muktabar yang diambil kira. Ya. Kan lagi satu taksim, lagi satu saya bagi apa? Kharij dengan zihin kan? Ada laisa bi kharijin fil kharij
faqat atau fi zihni faqat atau fi zihni wal kharij. Ya. Baik. Okey, selesai. Kemudian bahagian seterusnya, musannif akan masuk kepada mabadi' tasawuran. Ya. Kita telah jelaskan pada pengajian yang lalu bahawa perbahasan mantik itu dia terbahagi kepada berapa? Dua. Apa dia? Tasawuran dan at-tasdiqan. Tasawurat itu terbahagi kepada dua, mabadi dan juga maqasid. Yang tasdiqat apa dia? Mabadi, maqasid, tasdiqat. Mabadi' tasawurat ialah al-kulliyatul khams. Maqasid tasawurat ialah al-mu'arrifat. Mabadi' tasdiqat ialah al-qadaya maqasid tasdiqat ialah apa dia? Al-qiyas. Jadi sekarang perbahasan kita yang lepas, iaitu tentang dalalah lafziyah, ghairul lafziyah, mutabaqah, tadammuniyah, iltizamiyah, itu semua adalah dalalatul alfaz. Yang mana dalalatul alfaz itu ialah persediaan untuk kita masuk kepada bab seterusnya. Ya. Walaupun dia tidak masuk di dalam mantik pembahagian di sini, tetapi dia adalah muqaddimah sebelum kita masuk kepada bab kulliyatul khams, mu'arifat dan seterusnya. Baik. Kita sebutkan bahawa di sana ada lafaz dan ada makna. Lafaz dan makna. Ingat ya, ini faedah. Bila mana kita sebut lafaz, kita kata lafaz itu adalah mufrad dan murakkab, maka itu tertuju kepada kita kata apa? Kita meletakkan satu hukum, ataupun kita kata mufrad dan murakkab kepada lafaz itu kita itlaq secara hakikat. Tetapi kalau kita kata lafaz ini kulli, juz'i, itu itlaq secara majaz. Makna, kalau kita sebutkan makna ini mufrad dan murakkab, maka itu itlaq secara majaz. Makna, bila kita sebutkan makna ini kulli, juz'i, maka itu itlaq secara hakiki. Nampak begitu saja? Nak saya tulis? Tak nampak? Kita kata pada lafaz, bila kita sebut mufrad, murakkab, ataupun kita kata ini kulli, juz'i,
kita kata lafaz itu mufrad murakkab, ini itlaq secara hakiki. Haqiqatan, ini itlaq secara majazan. Kenapa? Kerana lafaz itu dia adalah suatu perkara yang hissi. Jadi bila kita letakkan hukum mufrad atau murakkab kepada sesuatu yang hissi, maka itu adalah hukum yang hakikat. Tetapi kalau kita meletakkan lafaz itu dengan kulli ataupun juz'i, padahal kulli dan juz'i itu dia bukan suatu yang hissi, dan lafaz itu suatu yang hissi, maka itlaqnya di situ ialah majaz. Terbalik di sini. Di sini kalau kita sebut ini mufrad, makna itu mufrad dan murakkab, ya. Maka itlaq di situ ialah itlaq secara majazan. Kenapa? Kerana makna dia bukan perkara yang hissi. Makna ini ialah suatu yang difahami, suatu yang iktibar, ya. Sebab itu bila mufrad dan murakkab, mufrad tu satu, murakkab ni benda yang bersusun-susun, ya. Tetapi kalau kulli dan juz'i, ini itlaq secara hakikah. Jelas? Baik. Seterusnya, okey, perbahasan kita seterusnya, kita sebutkan bahawa lafaz itu ada mufrad dan murakkab. Lafaz itu ada mufrad dan murakkab. Mufrad itu ada kulli, ada juz'i. Di sini perbahasan kita kulliyatul khams ialah di sini, ya, di mana kulli itu terbahagi kepada zati, bukan izati, ya. Zati dengan aradi. Zati ini terbahagi kepada tiga. Apa dia? Nau', jins. Orang perempuan nampak? Nampak, Aradi ada dua, al-am wal khas. Okey. Kemudian okey, Wahid Iqra. Entah. Irfa' sautak. Al-kulliyah
kulliyatul khams. Ila kam yanqasimu al-kulli yanqasimu ila. Soal, kepada berapakah terbahaginya al-kulli? Perbahasan kita di sini ialah al-kulliyatul khams. Al-kulliyat itu jamak bagi kulli. Kita telah syarahkan pada pengajian yang lalu. Kulli ada kul, ada kulliyah. Ada kul, kulli, kulliyah. Apa kulli? Apa kul? Apa kulli? Ingat tak? Tak ingat? Ni tak murajaah ni. Kulli itu ialah satu lafaz yang kalau kita sebut, maka di sana terbenar perkara-perkara yang mushtarak. Saya sebut al-insan. Di bawah insan itu terbenar ahya, amwat, zikri, terbenar ramai orang. Kalau saya sebut kucing, itu kulli ke juz'i? Kulli. Kenapa kita kata kulli? Kerana terbenar daripada perkataan kucing, kita memahami ada kucing warna hitam, ada bapa kucing, ada anak kucing, ada kucing warna coklat, ada kucing yang hidup di Malaysia, ada kucing yang hidup di Mesir. Terbenar banyak. Tapi kalau saya kata kucing yang berwarna hitam, kulli ke juz'i? Kulli. Kucing warna hitam masih banyak lagi. Mungkin kucing miliknya Zikri, kucing miliknya Nuzul, kucing miliknya Azam. Okey. Saya kata kucing warna hitam milik Azam. Kulli ke juz'i? Sekiranya Azam ada 2 ekor kucing warna hitam, maka masih lagi kulli. Kalau dia ada satu kucing hitam, maka juz'i. Tetapi kalau masih lagi terbenar beberapa perkara yang boleh ishtirak lagi, maka selama itu masih lagi dikatakan dengan kulli. Fahim tau? Sampailah kita meletakkan musyakhisat kepada sesuatu lafaz yang kulli supaya dia menjadi juz'i. Oh, ada orang masuk dalam khulaqah Sulaimaniyah. Orang itu kulli, al-insan. Oh, orang tu orang Selangor, masih kulli. Orang Selangor yang lahir di Putrajaya, masih kulli. Oh, dia tinggal di Mesir di Hayu Sabi', masih kulli. Oh, dia firqah saniyah, kuliah syariah Islamiyah, masih kulli. Oh, dia budak Banat, kulli. Oh, malam ni dia datang, dia pakai tudung warna putih. Contoh. Maka kalau masih lagi ada, maka dimusyakhisatkan lagi, diletakkan lagi identiti dia, supaya sehinggalah kita mendapatkan juz'i. Begitu. Baik, itu kulli. Kul itu al-hukmu ala majmu'. Kita hukum ke atas majmu'. Kalau kulliyah itu kita hukum ke atas jami'il afrad. Al-hukmu ala jami'il afrad. Kalau saya kata kullu rajulin yahmilu sakhratal azimah, apa maksud kull di situ? Majmu' ataupun jami'il afrad? Kullu rajulin yahmilu sakhratal azimah, jami'il afrad ataupun majmu'? Majmu'. Tak mungkin satu orang jami'il afrad. Maksud jami'il afrad, setiap satu afrad angkat batu besar. Tak mungkin. Dia mesti majmu', jemaah. Satu kumpulan daripada lelaki yang mengangkat batu besar. Logik tak? Logik. Maka kita gunakan kul di situ dengan makna majmu'. Apa dia? Kul ke kulliyah? Kul.
Ya, kalau saya kata kullu rajulin yashba'uhu raghifun, atau raghifan, ya. Kullu rajulin yashba'uhu atau yushbi'uhu raghifan. Apa maksud kullu di situ? Kul dengan makna kulliyah atau dengan makna kul? Roti ada satu je, nak makan ramai-ramai, ataupun setiap seorang makan satu? Setiap seorang makan satu, maka kita guna dengan makna kul apa? Kulliyah. Ya, bukan kuliah syariah. Ya, ini istilah mantik, ya. Boleh? Apa dia? Kulliyah. Kul itu hukum ke atas majmu'. Majmu' maknanya kumpulan. Kulliyah itu al-hukmu ala jami'il afrad, pada setiap afrad. Setiap afrad maknanya setiap satu, ya? Setiap satu fardun min afradil insan, hakala. Fardun min afradin rijal, ya? Kalau kulliyah dengan makna jami'il afrad, tapi kalau kul itu dengan makna satu kumpulan daripada orang lelaki, ya. Sebab itu kalau kita kata kullu rajulin yahmilu sukhratal azimah, maka kita kena tengok, ya, kesesuaiannya di mana nak guna makna kul di situ, ya. Itu faedah belajar mantik, ya. Itu faedah belajar mantik. Begitu juga dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, ya. Bila mana kita nak guna kul dengan makna kulliyah, dengan makna kul, ya. Baik. Kat mana kita tadi? Oh, al-kulliyatul khams, ila kam yanqasimul kulli. Maka kita katakan bahawa terbahagi kepada dua bahagian, kulli zati wa kulli aradi. Zati, aradi. Baik. Aywa. Yanqasimu ila qismain, kulliyun zati wa kulliyun aradi. Kulliyun zatiyun wa kulliyun aradiyun. Baik. أيوة. ما هو الكلي الذاتي؟ هو ما كان داخلا في الماهية أو ما لا يمكن فهم الحقيقة بدونه. Apakah itu kulli zati? Ya, kulli az-zati, bahagian ini, ya, iaitu ma kana dakhilan fil mahiyah, ya, barang yang berada di dalam mahiyah. Kata-kata mahiyah, apa maksud mahiyah? Mahiyah asalnya daripada mahiyah. Apa ia? Apa dia? Ya, mahiyah, ya. Mahiyah itu kalau kita jumpa dalam kitab mantik, itu juga adalah hakikat, ya. Selain daripada mahiyah digunakan dengan hakikat. Selain daripada hakikat digunakan juga dengan lafaz mafhum. Selain daripada lafaz mafhum digunakan juga dengan makna. Semua sama, ya. Iaitu barang yang berada di dalam mahiyah. Mahiyah yakni hakikat sesuatu. Kalau saya sebut al-insan hayawanun natiq, maka hayawanun natiq, hayawan dan natiq itu dia berada di dalam mahiyatul insan, ya. Jadi kita faham di sini hakikat insan itu dia murakkab daripada al-hayawan dan juga natiq. Al-hayawan itu berada di dalam mahiyatul insan. Begitu juga an-natiq berada di dalam mahiyatul insan. Kerana apa? Dia berada di dalam. Au ma la yumkinu fahmul haqiqati bidunih, iaitu ataupun barang yang tidak difahami hakikat melainkan dengan dia, ya. Sesuatu itu kita tak akan faham apakah itu insan
kalau hayawanun natik itu tidak dijelaskan, tidak ada di dalam mahiyatul insan, ya, maka tak dapat tidak mesti diletakkan hayawanun natik di dalam mahiyatul insan ataupun ta'rif bagi insan, hakikat insan, untuk kita memahami apakah itu al-insan. Aywa. ما هو الكلي الأرضي هو ما كان خارجا عن الماهية أو ما يمكن فهم الحقيقة بدونه. Barang yang berada di luar daripada mahiyah, itu kulli aradi, bahagian yang kedua, ya. Bahagian yang kedua ialah kulli aradi. Yang ini dia berada di luar daripada mahiyah. Apa dia? Kalau kita takrifkan al-insan dengan hayawanun natik, maka perkara yang selain daripada hayawan dan an-natik, maka itulah ardi, ya. Perkara yang selain daripada hayawan dan natik, itu ialah ardi. Kenapa? Kerana dia berada di luar daripada mahiyatul insan, yang mana perkara yang di dalam mahiyatul insan dipanggil dengan zati. Okey. Kita kena faham, ya, al-insan di sini. Ada orang pelik kan, tanya, takkanlah makhluk yang Allah ciptakan semulia-mulia makhluk, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takkanlah Allah ciptakan semulia-mulia makhluk, hakikat dia hanya hayawanun natik? Takkan hayawan natik je? Pendek je takrif dia. Solat apa takrif dia? Aqwalun wa af'alun muftatahatun. Mulia kan? Takkan insan hayawanun natik? Ya? Di sini al-insan hayawanun natik ini misal. Ya? Kita kena faham. Manatiqah buat misal seperti ini untuk kita memahami maksud ataupun perbahasan di dalam mantik, di mana dengan hayawanun natik, al-insan hayawanun natik ini banyak menyelesaikan kefahaman kita tentang kulli juz'i zati aradi nau' jins fasal al-am wal khas. Ya, kita faham semua ini dengan sebab apa? Dengan sebab al-insan hayawanun natik, al-faras hayawan sahil. Ya. Ya. Ya, ada takrif yang lebih panjang daripada hayawanun natik. Cuma hayawanun natik di sini hanya dibuat misal oleh manatiqah untuk memudahkan para talabah untuk memahami maksud-maksud yang terdapat di dalam mantik. Baik. Huwa ma kana kharijan 'anil mahiyah aw ma yumkinu fahmul haqiqati bidunih. Ya. Iaitu barang yang mungkin, ya, sesuatu yang boleh difahami hakikat tanpa dia. Kita tak perlukan perkara itu, tapi kita boleh memahami apakah itu hakikat insan. Ya, itulah ardi. Ya, sebab itu ardi walaupun dia tidak berada di dalam mahiyatul insan, cukup dengan hayawanun natik kita sudah memahami apakah itu insan. Tak perlu kepada ardi. Aywa. Macam mana kita nak tahu? Tak, di sini kan dah ada takrifnya al-insan al-hayawanun natik. Ya. Daripada takrif sini kita kata mahiyatul insan ialah al-hayawan an-natik. Murakkab daripada dua lafaz, al-hayawan an-natik. Maka al-hayawan an-natik ini disebut dakhil al-mahiyah. Dia berada di dalam mahiyah. Ya. Adapun selain daripada hayawanun natik, ini kita sebut kharijan 'anil mahiyah. Baik. Kalau antum nak tahu kenapa ulama memilih hayawan, kenapa memilih natik, kenapa memilih masyi, kenapa memilih dhahik, itu perbahasannya dalam Syamsiyah, ya. Okey, di sini, ya. Sabar dulu, ya. Sabar dulu. Okey, terus.
As-su'al, ila kam yanqasimul kulli az-zati? Yanqasimu ila thalathati aqsam, jinsun wa naw'un wa faslun. Kulli zati itu terbahagi kepada 3, jins, nau', fasal. Jins, nau', fasal. Jins dan fasal ini dakhilan fil mahiyah. Nau' ini bukan dakhilan fil mahiyah. Ini adalah nafsul mahiyah. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam kitab yang tinggi lagi, di sini ini untuk mubtadiin, ya. Kena faham. Jadi permulaan, ya, supaya kita mengenal dulu istilah-istilah apakah perbahasan awal-awal di dalam ilmu mantiq, ya. Ibaratun an nafsil mahiyah, no, ya, kerana dia bukan dakhil fil mahiyah. Tak pantas saya jelaskan. Terus, ila kam yanqasimu al-kulliyul arabi, yanqasimu ila qismain, aradun khasun wa aradun amun. Fal-kulliyatu khamsun. Pembahagian kulli aradi itu ada 2. Aradi khas, arad khas, aradun khasun wa aradun amun. Ya, aradun khas wa aradun am. Nama lain bagi al-am itu al-amah. Nama lain bagi khas al-khasah. Boleh. Falkulliyatu khamsun. Maka kulliyat itu ada 5. Baik, terus. Ma huwa al-jinsu wa kulliyun maqulun ala kathirina mukhtalifina bil haqiqati fi jawabi ma huwa. Apakah itu jenis? Jenis itu ialah kulli. Tengok. Dia apa? Kulli. Makulun ni maksud dia mahmulun, ya. Maksud daripada makulun mahmulun, ya. Dia sebut mahmulun hamlul muwada'ah, ya. Mahmul maknanya apa? Ya. Macam ni. Al-insan, al-hayawan, an-natiq. Jenis itu ialah hayawan. Natiq itu ialah fasal. Insan itu ialah nau. Sebab itu saya kata nau dia adalah diri mahiyah. Jenis ini adalah hayawan dan fasal ialah natiq. Tak apa, nanti dulu. Kemudian apakah itu jenis? Dia kata kulliyun maqulun ala kathirin. Maqulun, kata-kata maqulun itu ialah mahmulun. Mahmulun hamlul muwata'ah. Maksudnya hayawan itu boleh dijadikan mahmul. Contoh, kita kata Zaidun hayawan. Mana mawdu'? Zaid. Mana mahmul? Hayawan. Nanti natik begitu juga. Zaidun natikun.
Kita tak kata natikun Zaidun, tak. Kita kata Zaidun natikun. Dia dijadikan sebagai mahmud. Baik. Hamdul muwatta'ah, tak apalah nanti. Ala kathirin mukhtalifina bil haqiqati fi jawabi ma huwa. Jenis itu dia terbenar di atas kathirin, afrad yang banyak. Dia ada afrad dia. Hayawan ada afrad tak? Apa dia? Bakar, faras, insan, himar, asad. Jai. Ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah, berbeza hakikatnya. Berbeza tak hakikat himar dengan faras? Berbeza. Berbeza tak hakikat faras dengan insan? Berbeza. Berbeza tak hakikat insan dengan asad? Berbeza. Asad hayawanun muftaris, insan hayawan natik. Lepas tu dia kata mukhtalifina bil haqiqati fi jawabi ma huwa. Pada jawab ma huwa. Kalau orang tanya apa ini? Hayawan. Orang tanya, ini apa? Hayawan. Ya? Hayawan di sini apa dia hayawan? Ha? Ingat tak takrif hayawan semalam? Jismun namin mutaharrikun bil iradah. Tak ingat lagi? Ingat ya? Barulah manatiqah. Ya. Jisim tu namin yang berkembang, jisim yang berkembang, yang tumbuh, ya, yang membesar. Mutaharrikun yang bergerak, bil iradah, dia bergerak dengan kehendak dia. Dia nak bergerak, ya, singa bergerak, ya, lembu pun membesar, bergerak. Kita bersama, ya. Wa bi ibaratin akhsar, aywah. Wa bi ibaratin akhsaru huwa sifatun jama'atun, sifatu jama'atin, huwa sifatu jama'atin mukhtalifatis suwari ya'ummuha ma'nan wahidun kal hayawani binisbati ila al-insan wa ghayrihi min anwa'il hayawanat. Fa anwa'ul hayawanati min insanin wa baqarin wa filin wa samakin kathiratun mukhtalifatus suwar ya'ummuha ma'nan wahidun yu'abbaru anhu bi hayawani wa hadha huwa al-jinsu. Baik, dengan ibarat yang lain, kita katakan bahawa jenis itu ialah sifat yang berbeza suar, gambaran yang berbeza. Ya'ummuha ma'nan wahid, dia itu berkumpul pada makna yang satu. Himar, dia bukan faras. Berbeza tak gambar dia? Faras berbeza. Asad bukan insan kan? Tapi dia berkumpul pada makna yang satu. Apa dia? Hayawan. Ayuh. Kal hayawan bin nisbati ilal insan wa ghairihi min anwa'il hayawanat. Fa anwa'ul hayawanat min insanin wa baqar wa fil wa samak kasratun mukhtalifatus suwar ya'ummuha ma'nan wahidun yu'abbaru anhu bihayawan wa hadha huwal jins. Itu dia, ya. Baik, terus ila kam yanqasimul jinsu, yanqasimu ila qismain, jinsun qaribun wa jinsun ba'id. Berapakah pembahagian jenis? Itu terbahagi kepada jinsun qarib dan jinsun ba'id. Ma huwa al-jinsul qarib wa ma la jinsa tahtahu ka hayawan binisbati lil insan. Aywa. Ma huwa al-jinsul ba'id wa ma kana tahtahu jinsun aw ajnas fayakunu ba'idan bimartabati kalamin binisbati lil insan aw ba'idan bimartabatain. Okey, sekarang di sini musannif nak menjelaskan apakah itu jenis. Ya, setelah kita mentakrifkan apakah itu jenis, maka di sana jenis itu terbahagi kepada dua bahagian, jenis qarib dan juga jenis ba'id. Jenis ba'id, jenis qarib itu ialah barang yang tidak ada jenis di bawahnya,
seperti hayawan dengan nisbah kepada insan, ya, kerana al-hayawan itu berada di atas insan. Terus أو بعيدا بمرتبتين كجسم مطلق بالنسبة له أو بثلاث مراتب kejauhar. كجوهر بالنسبة له. Jinsun ba'id itu ialah barang yang di bawahnya itu ada jenis ataupun beberapa jenis, ya, maka dia itu jadi jauh dengan martabat, dengan satu martabat seperti namin, ya, bin nisbati lil insan atau ba'idan bi martabatain, sama ada dia itu jauh dengan satu martabat iaitu namin. Dia kalau jauh dengan dua martabat itu jisim mutlak, kalau dia jauh dengan tiga martabat itu jauhar bin nisbati lahu. Maka di sana sebahagian manatiqah, ya, anak murid kepada Aristo membuat gambaran rajah, pokok dinamakan dengan syajarah Farfarius, ya. Farfarius dia membuatkan gambaran supaya kita mudah untuk memahami kulliyatul khams. Okey. Yang pertama al-jauhar. Yang kedua al-jism. Biasanya tidak ditulis dengan jisim mutlak, ya. Tapi kalau diibaratkan dengan jisim mutlak, itu ialah jisim, ya. Al-hayawan dan al-insan. Okey. Mana pemain tu? Baik. Yang pertama, kan dia kata, okey, tadi kita memahami jenis ini di bawah hayawan itu kan terbenar al-faras, al-baqar, apa lagi? Al-asad, ya, al-fil dan sebagainya, ya. Maka setiap daripada binatang ini mereka mempunyai mahiyah yang tersendiri, ya. Okey. Jenis itu dia terbahagi kepada dua, ya. Jenis dia terbahagi kepada dua, ba'id dan qarib. Jadi di sini musannif kata, apakah itu jinsun qarib? Jinsun qarib ialah barang yang tidak ada di bawahnya jenis. Seperti apa? Hayawan bin nisbati lil insan. Hayawan dia adalah jenis, kita panggil dia ini jinsun qarib dengan nisbah kepada insan. Sekarang kita nak melihat kepada insan. Baik. Yang kedua, apakah itu jinsun ba'id? Jinsun ba'id, barang yang di bawahnya itu ada jenis. Dia jadi jauh dengan satu martabat daripada insan, iaitu jismun nami. Betul? Bimartabatin. Syuf. Ini jinsun ba'id bi martabatin wahidah. Kenapa? Kerana dia diselangi dengan al-hayawan. Al-jismul al-mutlaq, tengok dia kata kajismin mutlaqin.
ini jinsun ba'id bimartabataini. Kenapa? Kerana dia disedangi dengan al-hayawan dan al-jismu an-nami. Al-jauhar ini jenis ba'id bithalathi maratib. Boleh? Okey. Dapat? Dapat? Siapa tak nampak? Siapa tak nampak? Ya? Al-insan itu al-hayawan an-natiq. Saya padam. Kita kata syajarah Farfurius ni, dia menjelaskan kepada kita kuliyatul khams dan martabat setiap daripada unsur-unsur yang ada di dalam kuliyatul khams, di mana al-insan itu ialah al-hayawan an-natiq. Al-hayawan an-natiq, di bawah al-hayawan an-natiq ini dia terpecah kepada beberapa fardun. Apa dia? Azam, wan, nawi, zikri. Ya. Ini fardun min afradil insan. Azam, wan, nawi, bakar, ali dan sebagainya. Dan mereka berkumpul kepada satu lafaz yang sama, iaitu al-insan. Maka mereka ini ada mushtarak maknawi. Ketika mana kita mentakrifkan al-insan, kita letak jinsun qarib. Jinsun qarib iaitu al-hayawan. Al-hayawan terbenar di bawah hayawan itu apa? Bakar, faras, apa lagi? Asad. Contoh, bakar itu bukan faras. Faras hayawanun sahil. Al-asad hayawanun muftaris. Al-insan itu pun juga adalah sebahagian daripada al-hayawan. Baik. Okey. Sebab itu dalam takrif, kalau kita tengok takrif kepada jins tadi, dia kata kulliyun makulun ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah. Mukhtalif tak haqiqah dia? Mukhtalif. Bakar bukan faras. Mahiyah faras bukan mahiyah asad. Mahiyah asad bukan mahiyah al-insan. Tetapi okey, nanti ini kita namakan sebagai nau'. Ya, kita namakan sebagai nau'. Terus ma huwa an-naw' wa kulliyun maqulun ala kathirina mukhtalifina bil 'adadi dun al-haqiqati fi jawabi ma huwa, iaitu nau' ialah kulli yang makulun ala kathirin. Dia itu terbenar yang mempunyai banyak afrad di bawah nau' tadi, iaitu azam, wan, nawir, zikri, ala kathirin mukhtalifina bil adad. Maksud mukhtalifina bil adad itu lebih daripada satu. Dunal haqiqah, dia itu mukhtalifin pada adad sahaja, iaitu dia lebih daripada satu, banyak kan afrad insan, tetapi bukan mukhtalif fil haqiqah. Sebab itu dia kata dunal haqiqah. Azam, mahiyah azam apa dia? Hayawanun natiq. Mahiyah wan apa? Hayawanun natiq. Mahiyah nawir apa? Hayawanun natiq. Zikri hayawanun natiq. Baik. Fi jawabi ma huwa, ya, pada jawab apakah ia. Baik. Aywa.
وبعبارة أخصر وصفة جماعة متفقة بالصورة ويعمها معنى واحد كإنسان بالنسبة إلى أفراده فإن هذه الأفراد syaya. Dengan ibarat yang lain, iaitu sifat jama'atin muttafiqatin bisurah, satu sifat jemaah, kumpulan yang berittifaq dengan surah dia, ya'ummuha ma'nan wahid, iaitu al-insan, ka insanin binisbati ila afradihi azam wan nawir zikri, fa inna hadhihi al-afrad, sesungguhnya afrad ini banyak kan, kasratun muttafiqatu suwar, muttafiq, ya'ummuha ma'nan wahid yu'abbaru anhu bi insanin wa hadha huwa an-naw. Kita kata al-insan, iaitu an-naw. Baik, terus ma huwa al-faslu wa kulli maqul ala kathirina mukhtalifina bil adad dun al-haqiqati fi jawabi ayyu naw'in huwa fi dhatihi. Apakah itu fasal? Al-faslu, kita kata faslun itu adalah sebahagian daripada zati. Ya, kita kata zati ada berapa bahagian? 3. Naw', jenis, fasal. Faslun itu ialah kulliyun maqulun ala kathirin, iaitu terbenar di bawah dia, iaitu adalah kalimah kulli yang mana terbenar di bawah dia itu kathirin, banyak afrad. Apa dia? Hayawan. Apa afrad hayawan? Baqar, faras, asad, insan. Mukhtalifina bil adad, banyak. Dunal haqiqah, tidak pada haqiqah. Ma'alish, fasal bukan hayawan, fasal ialah an-natik. Ya, an-natik. An-natik itu makulun ala kathirin mukhtalifina bil adad. Ya, apa dia yang berada di bawah natik? Sama seperti insan juga, Ahya, Abu Bakar, Zaid, Ali, itu juga adalah natik, ya, afrad daripada natik. Baik, mukhtalifina bil adad dunal haqiqah, dia tak berbeza pada hakikah kan, semuanya adalah natik. Ini pun natik, ini pun natik, sama. Fi jawabi ayyu naw'in huwa fi zatihi. Tengok dekat sini, pada jawab apakah ayyu naw'in, setengah kitab buat ibarat ayyu syai'in huwa. Ayyu syai'in huwa, apakah daripada jenis apakah ia. Maknanya fasal di sini dia ini kita kata dia sebagai tamyiz. Tengok ketika mana kita nak meletakkan mahiyah bagi insan, iaitu al-hayawanun natik, kita meletakkan kalimah yang berada di dalam mahiyah, iaitu al-hayawan. Ya. Bila kita letak jins ini, dia masih terbenar di bawahnya beberapa fardun yang berbeza hakikat. Ya, hakikat dia tak sama. Faras dengan asad tak sama, asad dengan insan tak sama, berbeza. Jadi ini hayawan, ini hayawan, ini hayawan. Jadi seolah-olah bila orang yang bertanya apakah itu insan, kita kata hayawan. Bila orang jawab hayawan pada kita, puas tak hati kita? Tak puas. Kenapa? Kerana di bawah hayawan boleh jadi faras, boleh jadi bakar, boleh jadi asad, boleh jadi himar. Kemudian kita mendatangkan kalimah fasal untuk membezakan, untuk menentukan hayawan yang berada di dalam fardun daripada afradil hayawan tadi, iaitu dengan kalimah an-natik. Ya, baik. Sebab itu dia kata fi jawabi ayyi syai'in huwa, ya, iaitu hendak membezakan, untuk menghilangkan berlakunya ishtirak di dalam hayawan tadi. Kerana di dalam hayawan di sana masih lagi banyak berlaku ishtirak pada mahiyah afrad daripada fardun min afradil hayawan. Kemudian dengan meletakkan kalimah natik, maka kita menentukan satu sahaja, iaitu insan. Ya, iaitu terkena kepada insan. Maka terkeluarlah bakar, terkeluarlah asad, terkeluarlah faras dengan kita letakkan kalimah
faslun, iaitu an-natiq. Jai. Okay. Tengok, saya dah ambil di sini. An-natiq yafsilu wa yumayyizu ma yusyarikuhu fil hayawaniyah. Ya. Natiq itu dia menjadi benteng ataupun dia memisahkan apa yang bersyarikat pada haiwan. Ya. Kan pada haiwan tu banyak syarikat kan? Ada asad, ada himar, ada insan. Ya. Jadi bila banyak syarikah, maka dengan kita meletakkan natiq, di sana ada fasal, tutup. Kita nak insan sahaja, iaitu an-natiq. Ya. Baik. Aywa. Wa bi'ibaratin awdahu was-sifat allati la yatasawwaru al-mawsufu illa biha. Iaitu sifat yang tidak digambarkan mausuf melainkan dengannya. Ya, sifat yang tidak digambarkan mausuf itu dengan dia. Baik. Terus, wa mata baqala al-mawsuf, bila dia tidak ada, maka tidak adalah al-insan. Ya. Bila terbatalnya an-natiq, maka terbatallah al-insan. Baik. Kan-natiq binisbati ila al-insan wa inna nutqa al-fikriyya sifatun la yatasawwaru al-insanu illa bihi. Dia kata seperti natiq dengan nisbah kepada insan. Baik. Sesungguhnya nutqal fikri, tengok, maksud natiq di sini bukan berkata-kata. Ya. Tetapi maksud natiq di sini ialah fikir. Ya, sebab itu dia kata fa inna nutqal fikri sifatun la yutasawwaru al-insan. Maknanya kalau kita tidak meletakkan natiq, maka kita tidak akan menggambarkan insan. Mungkin kita akan menggambarkan bakar, mungkin kita akan menggambarkan asad, mungkin kita akan menggambarkan perkara yang lain selain daripada al-insan. Jadi bila mana kita meletakkan an-natiq, maka kita akan dapat di sana menggambarkan al-insan. Bila kita hilangkan an-natiq, maka hilanglah al-insan. Ya. Sebab itu nutqal fikri itu yata'allaq bima yata'allaq bin nutqil kalami. Ya. Lepas tu kalau kita mengaji tauhid, takluk bagi sifat ilmu itu ialah takluk bagi sifat kalam. Apa takluk bagi sifat ilmu? Apa jenis takluk dia? Takluk inkishaf. Apa tempat takluk dia? Muta'allaq kepada ilmu, wajib mustahil harus. Apa muta'allaq kepada kalam? Wajib mustahil harus. Bermakna orang yang dia mempunyai ilmu, dengan ilmu itu kalam dia akan mengikut ilmu dia. Ya, sebab itu sejauh mana petahnya seorang itu berkata, itu di atas akal dia, fikiran dia, ilmu dia. Ya. Syuf kaitan kalam dengan mantik. Ya. Muhim. Ya. Baik. Sebab itu kalau kita kata al-ilmu, itu takluk dia inkishaf. Kalau kalam, takluk dia dalalah. Apa beza al-inkishaf dengan dalalah? Al-inkishaf itu dia menjelaskan kepada diri dia. Ya, dengan ada ilmu, sifat ilmu itu menyatakan kepada diri dia, diri zat orang yang memiliki sifat ilmu. Tetapi
Sifat kalam itu dia menjelaskan kepada orang lain dengan ilmu yang dia ada, dengan apa yang jelas kepada diri dia. Faham tu? Ya. Nampak tak? Ya. Tengok. Saya baca kitab ni contoh Ini kitab ni saya sangat syorkan ya, kitab mantik ya, Hasyiah Bilal An-Najjar. Dulu awal-awal saya belajar kitab Sulamun Awraq dengan guru saya Habib Ali. Kemudian tapi waktu tu guna kitab Sulamun Awraq karangan Syekh Said Fudah. Dalam syarah Sulamun Awraq itu ada tahqiq Syekh Bilal ya. Saya suka baca tahqiq ya. Saya suka baca tahqiq yang kalau kitab tu kitab mantik, saya nak tahqiq mantik tu banyak. Saya tak nak tahqiq hadis. Saya tak nak tahqiq nushah. Nushah tu boleh lah sikit-sikit, tapi saya nak tahqiq mantiki ya. Kalau kita baca kitab lughah, kita nak tahqiq lughawi. Kalau kita baca kitab nahwu, kita nak tahqiq nahwi ya. Jangan cari ya, baca kitab usul fiqh rupanya banyak tahrish hadis ya. Mana faedah usul dia ya? Kita nak faedah usuliah dia. Baik, saya baca, jadi memang ada setengah-setengah tempat Syekh Bilal kritik kepada guru dia iaitu Syekh Said Fudah pada masalah misal tamsil. Cuma saya tak sebut pada pengajian yang lepas, saya tak nak panjangkan dars. Baik. Kemudian Syekh Bilal mengarang sendiri hasyiah di atas Sulamun Awraq ya, syarah kepada Sulamun Awraq ya, Idahul Mubaham ya. Bagus ya, baca ya, banyak fawaid ya, yang susah ya, maknanya yang diambil daripada dia sudut ya, iktitaf daripada kitab-kitab yang besar-besar ya. Cari ya, tapi cetakan ni mahal sikit lah ya. Dia An-Nur ni biasa mahal, Jordan punya. Baik, apa? Beli kat masih. Ni saya beli dekat Dar Usuluddin. Baik. Bima yata'allaqu an-nutqa al-kalami. Okey, terus. Ila kam yanqasimu al-faslu, yanqasimu ila qismain, faslun qarib wa faslun ba'id. Kam yanqasimu al-fasl, berapakah terbahaginya faslun itu? Faslun ada dua, qarib dan juga ba'id. Okey. أيوة. ما هو الفصل القريب وما يميز الشيء عن جنسه القريب كناطق للإنسان. Apakah itu faslun qarib? Faslun qarib itu ialah ma yumayyizu syai'u an jinsihil qarib ya, sesuatu yang membezakan daripada jenisnya yang qarib. Kan natiq lil insan ya, seperti natiq bagi al insan. Okey. ما هو الفصل البعيد هو ما يميز الشيء عن جنس البعيد حساس للإنسان. واضح tak واضح dia macam ni ya, faslun qarib, faslun ba'id ini. Tengok apa hasas? Hasas ni apa? Hasas ni yang merasa, yang ada panca indera ya. Tengok. Tadi kan kita jelas pasal apa? Pasal jenis. Jenis. Ini kan jenis, ini fasal. Betul? Jenis itu ma yusyarik. Barang yang ada syarikah di bawah dia. Dia masih lagi mempunyai beberapa fardun, afrod-afrod yang berbeza mahiyah. Maka datangkan fasal untuk mentamyizkan, untuk menentukan mana satu daripada fardun tadi yang kita kehendaki. Jamil. Kemudian di sini kita kata al-hayawan itu adalah jinsun qarib.
Jismun nami ialah jinsun ba'id. Okey, kita pergi kepada jinsun qarib. Tengok faslun qarib. Iqra marah thaniyah. Faslun qarib. Wa ma yumayyizu syai'a an jinsin qarib kanatiqin lil insan. Tengok, sesuatu yang membezakan jinsun qarib kanatiq lil insan. Tengok, jinsun qarib itu hayawan kan? Dalam hayawan itu kan terbenar fardun yang berbeza mahiyah, sah? Kemudian bagaimana kita nak menentukan bahawa kita kehendak di sini ialah al-insan? Kita letak kalimah faslun qarib, iaitu an-natiq. Sebab itu kita kata natiq itu ialah faslun qarib. Kerana apa? Kerana dia nak yumayyiz jinsun qarib. Sekarang kita pergi yang kedua. Iqra. Ma yumayyizu syai'a an jinsihi al-ba'id ka hassasin lil insan. Tengok, faslun ba'id itu dia hendak membezakan apa yang ada pada jismun nami, apa yang masih lagi ma yusharrik fi jismin nami. Seperti apa? Apa yang yusharrik dengan insan, dengan jismun nami, seperti syajarah. Tengok ketika mana saya meletakkan al-jauhar, al-jism, maknanya jauhar ni perkara jinsun alin yang paling tinggi, ya, yang paling umum. Maksud jauhar di sini ialah jauhar farad. Tahu jauhar farad? Tahu kan? Ya. Kita ini terbentuk daripada jauhar farad yang banyak. Dia jadi pen. Ini jauhar di sini. Jisim, setelah dia murakkab daripada jauhar, dia menjadi jisim. Jismun nami, pen, dia jismun nami tak? Tak, dia ghairun nami. Dia tak masuk di sini. Syajarah, jismun nami tak? Nami. Dia berkembang. Hari ini kita tanam pokok durian, besok dia tumbuh tak? Kalau kita tak siram, tak tumbuh. Kita tanam pokok, dia tumbuh sikit. Itu maksudnya dia namin, dia tumbuh. Sebab tu syajarah di sini dia yusyarik tak dengan al-insan. Di sini salah satu daripada jismun nami juga adalah al-insan. Al-insan juga membesar, ya. Alhamdulillah. Dulu saya pernah merangkak, bergolek semua. Saya pernah menangis, saya pernah menyusun. Sekarang saya dah besar, ya. Saya jismun nami, ya. Saya jismun nami. Di sini ada yusyari antara syajarah dengan al-insan. Macam mana kita nak tamyizkan? Kita di sini kita kehendak ialah al-insan. Kita letak kata-kata apa? Al-hassas. Maka al-hassas di sini ialah faslun ba'id. واضح؟ Masuk di hayawan. Kalau kita masuk masas, itu masuk juga hayawan yang bakar. Ya, tak ada masalah. Memang macam tu. Sebab di sini kita tamyizkan lagi. Faham? Ya. Di sini kita nak keluarkan syajarah. Ya. Di sini kita nak keluarkan istisnakan syajarah, nak keluar. Kita nak letak insan. Tapi walaupun kita dah letak hassas, di sana masih lagi terbenar bakar, faras. Terbenar tak? Dia hassas. Ya. Kalau kita tembak dia lari tak? Dia lari. Ya. Kalau kita pukul dia, pukul lembu, kambing, dia duduk diam. Tak, dia ada asas. Dia macam kita juga, ya. Sebab itu dia lari. Maka sebab itu
dia masih lagi termasuk di dalam al-hayawan. Maka dengan an-natiq faslun qarib ini, maka terbenarlah insan sahaja, terkeluarlah selain daripada al-insan. Ayuh. Terus. ما هو العرض الخاص هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب أي عرض هو ويسمى أيضا خاص. Arad khas. Arad khas itu ialah kulli maqulun ala kathirina mukhtalifina bil adadi. Kulli yang terbenar banyak afrad bil adadi dengan mukhtalifina bil adad, banyak adatnya lebih daripada satu, dunal haqiqah, yakni hakikahnya semua sama, dia tidak mukhtalif pada hakikah, fi jawabi ayyi aradin huwa. okey, wa yusamma aidan khassatun binisbati ila al-insan, dan dinamakan juga khassah. Aradul khas itu dinamakan juga dengan khassah, dengan nisbah kepada al-insan. Tengok, dia kata aradun khas itu ialah kulli yang maqul ala kathirin mukhtalifina bil adad dunal haqiqah fi jawabin ayyi aradin huwa. Di sini biasanya para manatiqah meletakkan contohnya ialah ad-dhahik. Ad-dhahik. Apa dia ad-dhahik? Al-mustanbit lima'anin daqiqah. Itu ad-dhahik. Habib Ali dia pernah cerita waktu dia mengaji dulu dengan Syekh Bilal An-Najjar, ada pelajar, ada pelajar yang bergurau lah, kan belajar mantik, bergurau senda dengan Syekh Bilal. Satu hari dia hantar WhatsApp, mesej dekat Syekh Bilal, dia hantar gambar kera tengah ketawa. Dia hantar gambar kera tengah ketawa dalam WhatsApp ni, kemudian dia katalah kirdun dhahikun. Kan di sini kita kata al-insan dhahik, tak, ini kirdun pun dhahik juga. Maka tak, dia kirdun, dia bukan dhahik, dia ala surati dhahik, ala surati dhahik. Dia kita sekarang ni, sebab ada setengah orang memahami dhahik di sini ialah ketawa. Ketawa itu apa? Ketawa ialah dengan kita menggerakkan gigi, menggerakkan gigi, melebarkan senyuman, itu adalah takbir daripada ketawa. Tetapi maksud manatiqah di sini ialah kita memahami sesuatu, dengan sebab sesuatu itu maka kita terefek ketawa. Binatang tak macam tu, binatang tak macam tu, kerana dia tak memahami. Kita kalau kita tengok cerita filem, Raja Lawak, tiba-tiba kita gelak. Kenapa kita gelak? Kerana kita memahami sesuatu yang lawak dalam maksud orang tadi, maksud kata-kata pelakon tadi, maka kita itu maksud al-mustanbit lima'anin daqiqah. Al-aradul khas. ما هو العرض الخاص؟ هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة إلا أنه لا يقال في الجواب أصلا. ما هو العرض العام؟ ما هو العرض العام؟ هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة
إلا أنه لا يقال في الجواب أصلا كماش بالنسبة إلى الإنسان. Aradul am itu ialah kulliyun makulun ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah illa annahu la yuqal fil jawabi aslan kamashin bin nisbati ila insan, ya, iaitu aradul am di sini dia tidak dijawab, ya, dia bukan satu benda yang menjadi jawapan aslan seperti mashin bin nisbati ila insan. Sekejap. Rodi di sini mana? Dah hilang. Di sini kita kata al-insan. Ini nau', ini jenis, ini fasl. Kemudian aradul am itu apa maksud arad tadi? Kenapa kita panggil dia aradi? Kerana dia kharijan anil mahiyah. Ingat, dia itu kharijan anil mahiyah. Dia ada dalam mahiyah tak? Mashin ada tak? Aradul am mashin tidak ada. Sebab itu kita panggil dia aradul am. Maka kita letak mashin, dia menjadi aradul am. Kenapa? Kerana dia berada di luar daripada mahiyatul insan. Dan mashin, dia ini kalimah lafaz yang masih lagi mushtarak. Tengok, wa huwa kulliyun maqulun ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah. Syuf, sama tak dengan takrif jins tadi? Mukhtalifina bil haqiqah. Ni pun mukhtalifina bil haqiqah. Betul tak mukhtalifin bil haqiqah? Mashin, apa yang mashin? Asad. Mashin tak? Mashin, bukan masin. Al-faras, mashin tak? Mashin, bukan meshi, ya? Al-insan, mashin, ya? Maka sebab itu mashin itu dia menjadi aradul am kerana masih berlaku ishtirak mukhtalifin bil haqiqah. Kemudian yang kedua, al-aradul khas mukhtalifina bil adad. Tengok, mukhtalifin bil adad dunal haqiqah. Apa dia? Ad-dhahik. Contoh dia ad-dhahik. Ada tak selain daripada insan yang dhahik? Tak ada, ya? Dia hanya tertentu kepada al-insan. Maka dhahik dia seolah-olah berfungsi seperti natik. Mashin dia seolah-olah berfungsi seperti hayawan. Tetapi kerana mashin dia berada di luar daripada mahiyatul insan, maka sebab itu dinamakan dengan aradul am. Dhahik dia dinamakan dengan aradul khas. Kenapa? Kerana dia berada di luar daripada mahiyatul insan dan dia khas kepada satu haqiqah. Maknanya tidak berlaku mukhtalifina bil haqiqah. Jayid. Mana? Apa dia? Aradul am, aradul khas. Aradul khas ialah ad-dhahik. Contohnya, ya? Contoh adalah aradul khas ataupun al-khassah, atau kita panggil al-khawas, ataupun boleh kita juga kita sebut dengan lawazim zatiyah, ya? Setengah kitab dia sebut dengan lawazim zatiyah, ya? Kadang-kadang kita baca kitab ilmu kalam, ya, kata Habib, kita jumpa istilah lawazim zatiyah.
kita pun cari dalam kitab, tak jumpa. Apa maksud lawazim zatiyah? Maksud lawazim zatiyah ialah al-khassah. Ya, tu. Istilah-istilah ni kita kena tangkaplah. Ya, supaya bila kita baca kitab-kitab yang tinggi seperti al-iqtisad, fil i'tiqad, ya, itu kita akan faham, ya, kita ilmu kalam yang tinggi, dia tak sebut al-khassah, dia tak guna istilah ni. Ya. Kemudian ad-dhahik, kenapa kita kata ad-dhahik? Itu ialah aradul khas. Kerana saya kata al-hayawan, al-insan, al-hayawanun natik. Pada al-hayawan itu masih berlaku ishtirak pada hakikah. Masih banyak lagi hakikat-hakikat yang berbeza seperti asad, faras, himar, insan. Maka masyin dia menepati pada tempat hayawan. Kenapa? Kerana padanya masih lagi berlaku mukhtalifina bil haqiqah sebagaimana yang berlaku pada al-hayawan. Cuma kerana dia itu berada di luar daripada mahiyatul insan, maka sebab itu kita kata dia itu aradi. Al-am, kenapa? Kerana dia masih lagi terdiri daripada afrod-afrod yang berbeza haqiqah. Adapun dhahik, aradul khas. Arad, kenapa dinamakan dengan aradi? Kerana dia kharij daripada mahiyah dia. Di mana natik itu tujuannya ialah untuk tamyiz apa yang berlaku ishtirak pada al-hayawan. Maka dengan natik itu mengeluarkan segala jenis hayawan selain daripada al-insan. Maka begitu jugalah dhahik, tujuannya adalah untuk mengeluarkan segala jenis hayawan, masyin, mengeluarkan segala jenis masyin, maka menentukan al-insan sahaja. Jai. Terus ila kam yanqasimu al-arad mutlaqan yanqasimu ila qismain, aradul lazimun wa aradul mufariqun. Arad terbahagi kepada dua. Arad lazim, arad mufariq. Aradul am ataupun aradul khas itu terbahagi kepada dua, mufariq dan juga lazim. Apakah itu aradul lazim? Aywa. Ha? Ula. Wallahu a'lam. Ini soalan KBKK. Okay, terus. ما هو العرض العام؟ ما هو العرض ما هو عرض اللازم؟ ما هو العرض اللازم؟ هو ما امتنع انفكاكه عن معروضه كضاهك بالقوة بالنسبة للإنسان وكمتحرك ومتنفس بالقوة بالنسبة للحيوان. Aradul lazim itu ialah barang yang tertegah infikaknya. Infikak maknanya berpisah, ya, tertegah berpisah daripada ma'rudnya. Ma'rud ialah apa? Mausuf. Jadi arad ini ialah sifat, ya. Arad sifat. Mausuf dia apa? Ma'rud. Ya. Jadi kalau kita kata dhahik, dhahik ialah sifat. Apa ma'rud dia? Insan. Ya. Jadi misal di sini dhahik bil quwwah. Dhahik bil quwwah itu dia tak mungkin terpisah daripada insan. Dia tidak boleh terpisah daripada insan. Apa maksud dhahik bil quwwah? Dhahik bil quwwah maksudnya ialah dhahik yasluh ay yadhak. Itu dia. Yasluh ay yadhak. Boleh untuk tertawa. Itu maksud bil quwwah. Dia tak tertawa, tetapi dia boleh untuk tertawa. Ahnaf tertawa sekarang.
Ahnaf. Anda tertawa ke sekarang? Tak. Tapi dia boleh tertawa tak? Boleh. Cuma dia tak nak tertawa sekarang. Ikut dia. Itu maksud dhahik bil quwwah. Saya tak nak tertawa. Saya dhahik tak? Saya dhahik. Kita panggil dhahik bil quwwah. Maknanya sifat ini dia tidak boleh tertanggal daripada diri seorang insan. Maka dhahik bil quwwah ini kita panggil aradun lazim, dengan nisbah kepada al-insan. Begitu juga mutaharrik, mutanafis, mutaharrik, bergerak, bukan setiap masa kita bergerak, ada masa kita diam, ada masa kita bergerak. Kebolehan kita untuk bergerak itu tak mungkin terpisah daripada kita, tetapi benar-benar kita bergerak itu mungkin terpisah daripada kita. Melainkan orang Parkinson. Tak faham Allah siap. Kalau orang Parkinson, mutaharrik dia, mutaharrik bil quwwah, tak, dia bahkan aradul mufarrik, dhahik, dia punya mutaharrik bil fi'l itu imtana'a infikakuh. Kamutaharrik wa mutanafisin bil quwwah, mutanafis bin nisbati lil hayawan, dengan nisbah kepada hayawan. Kenapa dengan nisbah kepada hayawan? Kerana dia lebih umum daripada dhahik. Mutaharrik dia tak tertentu kepada al-insan. Betul? Betul. Faras juga mutaharrik, asad juga mutaharrik, himar juga mutaharrik. Tapi adakah mereka itu mutaharrik sentiasa? Tak. Tetapi walaupun mereka itu tidak mutaharrik bil fa'il, tetapi mereka mutaharrik bil quwwah. Mereka boleh untuk bergerak, cuma dia tak nak bergerak, dia nak duduk. Itu panggil aradul lazim. Jaid. Lagi. Ma huwa al-aradul mufariq wa ma lam yamtani'u infikakuhu an ma'rudihi kadhalikin bil fi'li bin nisbati lil insan. Apa itu aradul mufariq? Iaitu barang yang tidak tertegah infikakuhu. Tengok, lam yamtani'u infikakuhu. Lam yamtani' itu nafi-nafi. Kita buat isbat, senang. Huwa ma yajuzu infikakuhu. Takwil gitu, senang. Huwa ma yajuzu infikakuhu an ma'rudihi. Lam yamtani' itu kan nafi-nafi, betul tak? Iaitu barang yang boleh untuk infakak, boleh bercerai daripada ma'rud dia, mausuf dia, zat dia. Seperti apa? Dhahik. Dhahik yang ada pada insan, dhahik bil fa'il. Dhahik bil fa'il itu dia boleh terpisah daripada zat insan. Betul tak? Betul. Mana ada orang yang sentiasa tertawa? Tak ada. Kadhahik bil fi'l bin nisbati ilal insan. Aywa. Ma hiya maratibul ajnasi al-mutasalsilati? Apakah itu maratib, peringkat jenis, ajnas jamak bagi jenis, al-mutasalsilah yang berantai-rantai. Maratibuha salasatun. Peringkatnya itu ada 3. Jinsun 'alin wa jinsun safilun wa jinsun mutawassitun. Jinsun 'alin, jinsun yang paling tinggi, safil yang paling bawah, mutawassit tengah-tengah. Ma huwa al-jinsul 'ali wa ma la jinsa fawqahu wa tahtahu ajnas wa huwa a'ammu al-ajnas wa yusamma jinsal ajnas aidan kal jawhari wal kam. Jinsul 'ali ialah barang yang tidak ada jenis di atasnya, dia paling tinggi. Tengok alamat al-jawhar. Ini dah wadih kan? Padam. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Apa jinsun alin? Iqra.
ma huwa ma la jinsa fawqahu. Ma la jinsa fawqahu, tak ada jenis atas dia. Ini ada tak? Ada jenis atas dia. Ini ada jenis tak atas dia? Ada. Ini ada? Ada. Ini ada? Lagi? Wa tahtahu ajnas. Bawahnya ada ajnas, banyak jenis. Wa huwa a'ammul ajnas. Iaitu yang paling umum sekali, atas sekali. Wa yusamma jinsal ajnas aidan kal jauhar wal kam. Seperti jauhar dan juga kam, ditambah sen. Ya. Ini kita panggil jinsun alin. Al-jauhar, al-kam, ini nanti kita masuk dalam makulan asyarah. Terus. Ma huwa jinsu safil wa ma kanat fawqahu ajnas. Barang yang di atasnya ada ajnas, banyak jenis. Okey. Wa tahtahu anwa. Bawahnya ialah nau'. Mana? Al-insan tadi. Ini nau'. Aywa. Aw huwa akhassul ajnas kal hayawan. Seperti hayawan. Kenapa? Bawah dia nau', atas dia ada beberapa jenis. Ini jenis. Maka ini kita kata jinsun safilun. Aywa. Ma huwa jinsul mutawassitu wa ma kana fawqahu jinsun atas dia ada jinsun, wa tahtahu kadzalik. bawahnya juga ada jinsun, aw huwa ma kana a'ammu min al-jinsi safili. atau dia itu lebih umum daripada jinsun safil. Dia mesti atas daripada jinsun safil. Wa khassu min al-jinsi al-ali. Dan dia lebih khusus, maknanya lebih akhas daripada jinsun ali, bawah daripada jinsun ali, atas daripada jinsun safil. Lagi kal jismin nami seperti jismun nami wa mutlaqul jism. wa mutlaqul jismi. Aywa. Baik. Alhamdulillah. Selesai. Antara bab yang paling susah dalam mantik inilah dia. Kuliatul khams. Sampai saya pun pening. InsyaAllah lepas ni qadaya tak berapa. Tapi Maknanya jinsun qarib dan ba'id dia melihat kepada ada jinsun bawah dia. Ada jinsun. tak, dia lihat kepada insan. Qarib ba'id dia balik kepada nisbah kepada insan. Tapi kalau safil mutawassit ali ni tengok kepada ada jenis tak atas dia ataupun tak ada jenis. Ada jenis tak atas dia ataupun tak ada jenis. Faham tu? Baik. Jadi yang pertama tadi kita bahagikan kepada jinsun qarib, jinsun ba'id, faslun qarib, faslun ba'id. Yang ni kita bahagikan kepada jinsun alin, jinsun mutawassit, jinsun safil. InsyaAllah pengajian seterusnya kita akan masuk kepada makulan asyarah. Antum baca dulu. Dia macam ni belajar. Kita habis belajar satu dars, kita baca dars yang hari ni kita belajar. Okey. Kemudian nanti sebelum masuk kelas, baca yang akan kita belajar. Macam tu. Buat macam tu. Setiap kali dars buat macam tu. Cuba tengok peningkatan kita dalam kefahaman. Berbeza berbanding kita belajar hari ni, kita tinggal tutup buku, masuk kelas minggu depan baru buka buku balik dalam kelas. Tengok sama tak tahap kefahaman kita? Tak sama. Okey, makulat asyarah. Kenapa kita sebut makulat asyarah? Kerana dia ada berkaitan dengan kuliatul khams, iaitu pada jinsun alim. Makulat asyarah
semuanya perbahasan tentang jinsun alim yang paling tinggi, ya. Dan semua yang berkaitan dengan perkara-perkara maujudat mumkinat sahaja. Perkara qadim kita tak sentuh dalam makulat asyarah, ya. InsyaAllah kita akan selesaikan makulat asyarah, dan juga kalau sempat kita masuk mu'arifat, ya. Itu saja. Lagi akan datang insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.